Okey, baik lagi sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Selamat kembali ke ruang lanjutan Melayu XM bersama saya Imran Zailani. Okey, jadi hari ni hari Selasa kita bercerita lagi tentang Silver Trade Video dan kita dah pun masuk ke modul yang keempat iaitu macam mana kita nak melakukan analisa fundamental tetapi ini secara makro. Makro maknanya kita akan melihat daripada ekonomi secara keseluruhan. Contohnya apa? Contoh macam kita akan melihat kepada data-data ekonomi penting seperti GDP, trade balance, inflation, job report dan sebagainya untuk kita nak cuba menilai prestasi sesebuah ekonomi. Kita biasanya kalau nak buat fundamental kita akan mula dari situ. Tengok cuaca macam mana. Adakah cuaca ekonomi ni berada dalam keadaan di mana syarikat-syarikat boleh kembangkan bisnes? Ataupun adakah ekonomi ini cuacanya berada dalam keadaan di mana syarikat terpaksa mengecilkan bisnes, terpaksa scale down dan akhirnya apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku ialah ekonomi akan ngecut ataupun merosot. Jadi semua itu akan memberi kita idea. Di manakah kita nak letakkan pelaburan kita? Semasa pasaran sedang ataupun semasa ekonomi sedang berkembang, kita akan cari sektor-sektor yang berprestasi baik untuk kita beli. Tetapi semasa ekonomi sedang merosot, kita mungkin akan cari sektor yang tak perform. Kita cari saham yang paling jorok untuk kita short, kita jual, kita mengambil pergerakan ke bawah dan masih lagi nak menghasilkan keuntungannya. Jadi ini adalah antara foundation ataupun kita boleh panggil ilmu asas yang kita perlukan untuk kita mencari peluang dagangan. Kita kena belajar macam mana nak membaca kesihatan ekonomi. Itu biasanya antara langkah paling awal sekali. Lepas kita tahu kesihatan ekonomi, barulah kita lebih mudah nak pinpoint dengan lebih accurate di manakah peluang-peluang dagangan untuk kita meningkatkan kualiti keputusan dagang kita. Okey? Jadi, macam biasa kita akan mulakan dengan analisa. Sekejap, saya cari chart saya. Okey, cari chart. Okey, kita buka. Kita akan melihat kepada tinjauan pasaran dan kita akan tengok apakah perkembangan terkini. Tapi semalam cuti ya. Okey, jadi hari ini baru market gerak. Okey, boleh ya? So, Waalaikumsalam, Amir. Salam bosku. Bosku dekat jail lagi. Bukan Okey, bosku dekat jail lagi. Saya masih lagi di luar. Jadi, gunakan nama yang yang lebih selamat, Amir. Okey, baik. Jadi, ini adalah pasaran indeks S&P 500 di mana ini adalah purata prestasi ekonomi di ekonomi pula pasaran saham. Itu lagi loh. Purata prestasi syarikat-syarikat yang didagangkan secara awam di Amerika. Ia diwakili oleh 500 lebih syarikat-syarikat yang berbentuk indeks purata S&P 500. So, kita betul-betul berada di hujung tahun ini. Kita berada di ambang tahun 2023. Jadi kalau kita terus balik ke belakang, di sini, kalau anda perhatikan, mula saja awal tahun 2022, okay, kita mengalami downtrend. Buka saja trading day yang pertama, 22, sampailah sekarang kita dah mencecah trading day yang terakhir untuk tahun ini, kita mengalami downtrend. Lower high, lower low dan diikuti lagi dengan siri turutan lower high dan lower low. Okay. So, ini menunjukkan struktur downtrend dan adakah ianya dah berakhir? Bagi saya belum lagi, kita masih lagi ada ruang untuk harga ataupun level indeks S&P 500 bergerak ke bawah. Okey, soalan kenapa ada gap down dollar? Soalan yang bagus tapi bagi saya itu lebih kepada kekurangan liquidity pada hujung tahun. Okey, pada hujung tahun ni biasanya liquidity dia ataupun kecairan pasarannya kurang sikit. Itu yang akan menyebabkan pasaran akan menjadi agak volatile. Okey, agak bukan yang kata unpredictable tapi volatile sebab kekurangan liquidity. Dia boleh lompat. Itu my explanation lah ya. Tapi ini yang kita jangkakan sebab tu pada hujung tahun biasa kita mungkin tak buka posisi lah. Terutamanya kalau anda day trader. Kalau anda day trader ataupun anda scalping, dia risky-risky sebab dia boleh lompat. Jadi kita tengok hari pertama dah ada lonjakan. Jadi ini adalah lonjakan ke atas untuk pasaran. Sama maknanya macam Amir katakan tadi adalah lonjakan ke bawah untuk indeks dolar. Ya, bagi kita lihat nanti indeks dolar.
Kita lihat ni. Lalu kalau kita tengok kepada minggu ni, kita check kepada news, jadual kita tengok. Minggu ni agak minggu yang masih sunyi. Sebab kalau anda tengok kan, data-data ekonomi yang akan diumumkan pada minggu ni adalah, saya boleh katakan minimum. Okay, tak ada satu pun yang berat ya, yang boleh menggerakkan pasaran. Okay, semua adalah data-data yang mild lah ya, kalau ada pun kesannya, impact dia terhadap pasaran. Okay, jadi orang hujung tahun ni apa yang orang buat ialah orang nak consolidate ataupun nak wrap up. Okay, nak wrap up untuk fiscal year 2022. Okay, dan prepare untuk 2023. Okay, so itulah yang berlaku. Baik, okay, seterusnya. Okay, ini adalah indeks S&P 500. Biasanya masih lagi ada ruang ke bawah. Adakah ini high low? Most likely not ya. Sebab apa? Saya lagi menjangkakan pada betul Amir. Apa cuti? Yes, itu menyumbang. Itu menyumbang, bukan bercuti lah, kita katakan kurang aktif. Itu menyumbang kepada liquidity yang rendah. Yang lebih rendah daripada liquidity biasa. Itu yang biasanya akan menyebabkan pergerakan harga dia macam dia macam volatile sikit. Okay, boleh ya? Alright, so seterusnya kita lihat kepada indeks dolar. Okay, jadi indeks dolar seperti yang saya katakan tadi, ada gap down. Okay, gap down antara sebab, mungkin liquidity. Satu lagi sebab ialah risk appetite dah mula meningkat. Okay, risk appetite dah mula meningkat. Itu adalah penyumbang kepada gap down untuk dolar. Okay, tapi apa-apa pun, saya punya view untuk dolar adalah masih lagi di dalam fasa pemulihan. Sekurang-kurangnya untuk sebulan setengah ni, sebelum announcement pada bulan Februari, announcement yang pertama ya untuk kenaikan kadar faedah pada tahun 2023. Sebelum itu berlaku, saya menjangkakan dalam tempoh ini, sekarang hinggalah ke waktu itu, kita ada pemulihan. Okay, ada ruang pemulihan untuk dolar dan saham masih lagi membuat kelemahan. Okay, jadi so adakah ia akan sampai kepada arah 108 di sini? Ini time will tell, dan saya rasa kadar faedah yang akan diumumkan pada Februari yang akan banyak menentukan arah ataupun momentum seterusnya. Okay, untuk dolar. Tapi at least for 1.5 month, sebulan setengah ni, kita boleh menjangkakan pemulihan. Kekuatan pemulihan tu ataupun kedalaman pemulihan tu, itu kita kena monitor. Okay, saya tak jangka dolar akan pergi lebih bawah daripada arah 1.3 dalam jangka masa terdekat ini. Ini bagi saya adalah satu dasar. Sekarang ni kita nak lihat puncak yang seterusnya di mana. Okay, so itu kita punya main focus untuk sebulan setengah ni. Okay, sementara kita nak menunggu announcement Fed pada 2023. Dan kita tahu ya, disebabkan oleh pengumuman Fed 2-3 minggu lepas, di mana ada lagi beberapa round kenaikan kadar faedah pada 2023. Okay, ada lagi beberapa round. Jadi maknanya, kalau kita ambil minimum pun 3 kenaikan. Dengan kenaikan minimum 25 ya, 25 tu yang paling kecil lah biasanya, 25 basis point. 3 kali kita ada 75. Tambah kepada arah sekarang, kita akan melebihi total 5% daripada aras kadar faedah. Maknanya kita dah sampai above persen, maknanya kita dah dekat pada waktu ketika dahulu. Kali terakhir kita dah sampai pada 5% ialah pada tahun 2007. Okay, pada tahun 2007, 2008. Apa yang berlaku ketika itu, saya rasa anda pun boleh, anda pun tahu, ataupun anda boleh Google. Apa yang berlaku pada ketika itu ialah subprime mortgage crisis. Okay, maknanya krisis ekonomi lah. Jadi itu yang ramai pedagang dan pelabur risaukan. Okay. Dan secara fundamentalnya, kadar faedah yang tinggi, okay, lebih atas 5%, akan menyebabkan ekonomi memperlahan dengan drastik. Okay, bayangkan, kos untuk anda meminjam wang tinggi. Anda kena keluarkan duit lebih untuk meminjam wang. Jadi apa yang berlaku? Loan
loan kepada individu ataupun loan kepada syarikat akan berkurang. Maknanya individu dan syarikat kurang cash di tangan untuk dibelanjakan. Maknanya kuranglah perbelanjaan, kuranglah keuntungan untuk syarikat dan bisnes. Sebab apa? Mereka nak jual, tak ada pembeli, ataupun kurang demand. Mereka terpaksa kecilkan bisnes, buang pekerja, pengangguran meningkat, ekonomi memperlahan. Itu dia punya side effect kalau kita lihat, kalau kita letakkan kadar faedah yang tinggi. Okay. Dan in fact, kenapa dia lagi nak meningkatkan kadar faedah? Sebab apa? Ataupun nak extend lagi program peningkatan kadar faedah? Sebab bagi mereka dan perusahaan mereka, inflasi masih lagi belum terkawal. Okay, bagi mereka. Mereka perlukan lebih banyak lagi confirmation yang inflasi dah peak. Sekarang belum lagi. Ataupun mereka tak yakin lagi sekarang ni dah peak inflation. Sebab tu tone masih lagi okey, dan itu yang menyebabkan pasaran saham melemah, dan bagi saya itu yang akan menyebabkan pemulihan jangka masa sederhana untuk dolar. Okey, itu saya punya basis kepada pemulihan dolar dalam tempoh sebulan setengah ini. Okay. Okay, baik. So apa prediction 2023? Okay, I mean, good question. Tetapi saya prediction, saya tak nak pergi jauh sangat. Sebab apa? Jangkaan umum adalah resesi. Ini adalah jangkaan umum. Ramai orang dah menjangkakan. Even bank-bank besar seperti Bank of America, JP Morgan dan juga BlackRock, ya, semua menjangkakan ekonomi Amerika yang perlahan. Sekurang-kurangnya minimum perlahan. If not, big recession. Okay. So itu memberikan saya outlook yang agak, dia lebih bias kepada negatif lah ya untuk tahun depan. Tetapi tak bermakna kita tak boleh trade. Sebab selagi ada pergerakan harga, selagi itu kita boleh menghasilkan keuntungan. Okay, kalau anda tak beli saham pun, anda boleh gunakan CFD sebagai contoh. Gunakan CFD, dia anda boleh ambil dua-dua direction. Harga saham jatuh, anda boleh short. Saham sedang naik, anda boleh long. Tak ada masalah ya. Jadi gunakan tools ini untuk anda mengambil kesempatan pergerakan harga. Pergerakan harga akan berlaku regardless of economic situation. Okay. Jadi itu yang kita punya kebebasan sebagai investor / trader. Kita boleh mengambil pergerakan harga dua arah. Okay. Jadi to us, bagi kita tak ada bad time. Okay. Mungkin bad time untuk ekonomi, untuk bisnes. Tapi untuk kita selagi ada pergerakan harga, we can try to take advantage ya. Okay, boleh ya. So prediction saya, ekonomi yang slow. At least slow. Okay, dia memperlahan. If not, recession. Dan recession ini pun ada beberapa level. Kita ada mild recession. Kita ada medium recession. Kita ada terrible recession. Itu yang kita nak elakkan lah ya. Okay, baik. So itu yang saya punya inilah outlook untuk 2023. Tapi dalam jangka masa yang sederhana lah ya. Okay, saya perlukan Februari punya data untuk saya nak buat jangkaan yang seterusnya untuk beberapa bulan yang akan datang. Okay, boleh ya? Baik. Okay, next. Okay, ini minyak ya. Minyak. Okay, so minyak still under pressure. Permintaan global masih lagi pada level yang lemah ya. Itu menyebabkan pressure kepada harga minyak. Okay, dan antara dia punya big catalyst adalah ekonomi China macam mana. China dah baru nak melonggarkan polisi zero COVID. So, di situ kita nak lihat macam mana China ataupun kerajaan China nak handle that situation. Dan kita perlu lihat ya, mereka longgarkan saja polisi zero COVID, apa yang berlaku? Spike kes COVID-19 meningkat. Okay, meningkat dengan agak drastik. Ya. So, adakah mereka akan patah balik untuk ketatkan? We don't know. We shall see. So, itu pun akan menentukan ataupun menyumbangkan kepada aras permintaan global ya, China. Big economy. Big consumer. Okay, yeah, so especially untuk komoditi tenaga seperti minyak. Dan jangan lupa, krisis konflik antara Ukraine dan Rusia masih lagi belum selesai. Ya. Presiden Rusia bertekad untuk finish the job. Okay. Dia hari itu buat statement walaupun ada hiccup ya dalam dia punya program, tapi dia masih lagi bertekad nak teruskan. Okay, nak finish the job. So, maknanya bagi saya interpretasi adalah
konfliknya akan berterusan lagi. Okay, masuk 2023 mungkin sampai pertengahan tahun, if not more. Okay, dan apakah kesan kepada harga minyak akan memberikan tekanan ataupun volatility kepada harga minyak, ya, ataupun memberikan unpredictability kepada harga minyak. Okay, baik, next. So, seterusnya kita lihat kepada, okay, saya cari chart Euro USD pula, ya, kita lihat pula Euro USD. So ya, disebabkan kita ada gap down untuk dolar, apa yang berlaku kepada dolar peg ialah mereka akan mengalami gap up. Okay, disebabkan oleh kelemahan dolar. Okey, saya punya view masih lagi dolar akan membuat pemulihan dalam jangka masa sederhana, ya. Okay, persoalannya sampai ke arah mana? Sekurang-kurangnya untuk Euro USD saya menjangkakan dia akan bergerak dan pergi ke arah 1038 dan 1035, ya. Ini my untuk medium term. Okay, dalam tempoh sebulan setengah ini, ya. Sebelum kita ada pengumuman keadaan yang apa ni, yang seterusnya bagi 2023, schedule Februari. Okay, so setakat ini itu saya punya view untuk dolar. Tetapi pada masa yang sama, euro juga kekuatannya terhad sebab mereka ada masalah, bagi saya masalah ekonomi yang slow. Okay, walaupun ada sedikit pemulihan late ini, tapi masih lagi dalam keadaan yang subpar. Okay, inflasi yang masih tinggi, 10%. Dia punya ekonomi, terutamanya ekonomi negara-negara utama dalam Euro. Contohnya Jerman yang sedang slow. Okay, jadi itu yang menyebabkan ada berat sikit kepada ekonomi Eropah. Okay, jadi saya tak menjangkakan Euro USD akan melonjak. Okay, malah saya menjangkakan jangka masa sederhana ni kita akan ada kejatuhan untuk Euro USD, ya, ataupun koreksi lah, ya, untuk Euro USD. Dan ini yang saya jangkakan. Walaupun dah berlaku gap lah untuk awal minggu ni. Okay, that's my opinion tentang Euro USD. Okay, apa tu? Perang Dunia Ketiga. Jangan. Amir, kita tak cukup taubat lagi, ya. Tak cukup dah. Kalau itu dah dekat, saya dah bukan dekat sini, saya dekat surau. Hari-hari saya pergi surau. Dan itulah baru ingat. Okey, baik. So, seterusnya kita lihat kepada USD Yen pula, ya. USD Yen ni quite tricky sebab hari tu kita baru dapat kejutan. Daripada Bank of Japan. Okay. Kejutan daripada Bank of Japan di mana mereka adjust, okay, dia punya bond purchasing. Okay. So, apa yang berlaku ialah kita mendapati kekuatan daripada kepada Yen dan kelemahan kepada Nikkei. Jadi itu saja, satu candle harian. And then after that kita ada bounce back ke atas seperti yang kita sangka. Sebab apa? Secara teknikal pun ini adalah arah sokongan yang kuat. Sebab pernah diuji pada sesuatu ketika dahulu, to be exact, pada bulan 8. Bulan 8 tahun ini. Dan dahulunya kalau kita perhatikan, kita retrace balik, ini adalah pada bulan 5. Pada bulan 5, ia adalah aras rintangan. Ditembusi, kemudian aras rintangan menjadi arah sokongan. Ini kita namakan sebagai, satu lagi kat sini, ya, role reversal. Ini normal, ya, untuk arah sokongan dan rintangan mereka boleh bertukar peranan setelah ianya ditembusi. That's why every time kita punya arah sokongan atau rintangan ditembusi, kita tak lupakannya. Kita akan marking lagi arah yang sama sebab ada kemungkinan besar ia akan menjadi aras yang opposite. Kalau dulunya rintangan ditembusi, sekarang arah sama, ya, menjadi arah sokongan dan now masih lagi aktif sebagai arah sokongan seperti yang kita lihat sekarang. That's why saya letakkan sebagai sokongan yang dah kuat sikit sebab ada 2 kali diuji dan 2 kali ianya bertahan. Okay. So saya dengan teori saya iaitu dolar akan membuat pemulihan dalam jangka masa sederhana. Saya masih lagi menjangkakan USD Yen akan bergerak ke atas. 135, 136 antara ini, ya, antara arah sini. 135, 136. Okay. The next movement. At least untuk sebulan setengah ini.
Okay, that is my opinion untuk Euro USD. Boleh eh? Okay, so ada lagi. Itu lah ada lagi pergerakan. Ada lagi potensi untuk sampai ke dalam. Baik. Okay, so next maybe kita jenguk sekejap saja. Kita tengok Bitcoin kalau anda nak scalping. Tapi kalau anda tengok sekarang, Bitcoin biasanya pada akhir tahun, ingat tak pada 25 Disember, I think 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas, masa akhir 7 tahun ni lah sebab orang shopping banyak, Bitcoin membuat spike. Tapi tengok apa yang berlaku sekarang pada Bitcoin. Nothing. Tak ada. Malah I can say dia punya volatility dah die up. Dia punya market participation sekarang ni pada kadar minimum sebab harga memang tak bermaya pergerakan. So itu memberikan kita satu clue yang besar ya terhadap masalah untuk Bitcoin sekarang ni, dan bukan Bitcoin saja, untuk cryptocurrency as a whole. Okay. So ini kalau kita tengok secara teknikal pun nothing happen. Dalam masa seminggu lebih ni tak ada apa berlaku. Okay. Kalau ada bandingkan dengan pergerakan harga yang sebelumnya, ini menunjukkan basically cryptocurrency ataupun Bitcoin sedang nak nazak lah basically ya dari segi volatility. Kita dah nak nazak lah. Okay, so itulah dia apa masalah untuk Bitcoin sekarang ni. Okay, dalam keadaan biarlah kita tengok apa yang berlaku ya, dengan keadaan ada banyak skandal sana sini ya. Skandal tentang yalah banyak crypto exchange yang ada masalah ya. Jadi perkara-perkara itu pun menyumbang kepada sentimen yang dahlah negatif, tambah lagi negatif untuk Bitcoin. Okay, dan bukan saja Bitcoin, malah untuk seluruh industri. Tapi kita punya prediction yang kita buat untuk candle ini ya, lepas dia kena aras ni, okay, membuat pergerakan ke bawah dah dapat. Okay, jadi kita dapat pergerakannya. Okay, bagi siapa yang monitor dahulu, saya tandakan kita dapat this movement. Cukuplah. Okay, sebab apa? Kita hanya boleh scalp saja untuk Bitcoin. Okay, sebab fundamental sangat teruk ataupun kita hampir susah kalau kita nak gunakan fundamental untuk kita nak trade. Okay. Cuma sekarang ni macam dah tak ada volatility untuk Bitcoin. Apa tu? Semua takut kripto sebab FTX. Yes, penyumbang besar kepada distrust. Okay, ataupun mereka dah hilang keyakinan, hilang kepercayaan kepada kripto. Okay. Bukan saja untuk Bitcoin, malah semua dunia lah. Dunia kripto sekarang ni dalam keadaan yang mencabar. Okay. Strateginya hanya anda boleh scalping short term menggunakan hampir 100% technical. Itu yang saya boleh katakan untuk kripto ya. Semua takut sebab FTX, betul kata Amir. One of the big reason. Okay, sebab multi-billion dollar punya collapse ya. Okay, macam the money just vanish. Itu masalah digital punya asset. Okay, sama macam NFT, sama macam crypto. So itulah. Okay, saya pun tak nak cerita panjang. Anda nak trade tak ada masalah sebab dia weekend pun anda boleh trade. Tapi kalau weekend anda nak trade weekend, tapi dengan volatility macam ni, susahlah. Anda nak trade macam mana? Pergerakan harga berapa pips je? Dalam masa sehari tak bergerak. Okay, itu yang saya nak point out dekat sini ya. Crypto punya sektor macam nak nazar. Okay, next. Baik, kita kembali kepada slide kita. Kita akan bercerita tentang modul keempat, analisa fundamental untuk ekonomi secara keseluruhan. Ataupun dalam erti kata lain, analisa fundamental makroekonomi. Baik. So, pertama sekali ialah apakah itu analisa fundamental? Saya boleh katakan analisa fundamental adalah antara langkah pertama ataupun langkah terawal yang kita kena ambil. Sebab apa? Kita nak memahami pasaran kewangan. Kita kena belajar macam mana sistem kewangan berfungsi.
kita kena faham macam mana sistem kewangan berfungsi, termasuklah macam mana ekonomi global berfungsi. Okay, adalah antara asas yang sangat penting dalam bidang pelaburan. Okay, kita nak belajar, nak jadi mekanik katakan. Kita kena faham macam mana kereta berfungsi, macam mana enjin berfungsi, macam mana gearbox berfungsi, macam mana fuel system berfungsi. Kalau kita belajar mekanik sama, kalau kita nak jadi trader, kita kena belajar macam mana ekonomi. Kalau kita nak jadi investor, kita kena belajar macam mana ekonomi berfungsi. Okay, asas, basic yang kita kena tahu. So, apakah tujuan kita melakukan analisa fundamental terhadap ekonomi? Ialah kita nak mencari satu sahaja. Ini dia. Nilai intrinsik. Itu adalah sebab utama kita melakukan analisa fundamental. Apakah nilai intrinsik? Nilai intrinsik yang inilah kita nak sebut dalam bahasa layman ya, ialah nilai yang sebenarnya untuk sesuatu instrumen. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita lihat kepada harga saham contohnya. Kadang-kadang harga saham yang berkualiti, ya, saham yang fundamental yang sangat bagus, keuntungan dia punya management bagus, produk ni bagus, sebagainya bagus. Tetapi harga saham rendah. Maknanya kat situ apa yang berlaku? Dia punya harga saham sekarang tidak menggambarkan nilai yang sepatutnya. Tidak menggambarkan nilai intrinsik yang sepatutnya. Apa yang berlaku? Dekat situlah wujud peluang untuk investment. Sebab apa? Kita ada satu syarikat yang sedang harganya berada pada diskaun. Anda beli sekarang semasa diskaun dan eventually harga naik, harga biasanya akan mengejar nilai intrinsik. Ada gap sikit. Eventually, harga akan bergerak ke arah nilai intrinsik, kita akan menghasilkan keuntungan. Itu dia. Dia punya objektif. Okey? Baik. Kita ada dua jenis. Kita ada dua jenis fundamental analysis. First, kita ada yang kita belajar hari ini iaitu fundamental analysis tetapi pada skala yang besar. Iaitu kita mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Okey. Ini kita namakan analisa makroekonomi. Secara besar-besaran, skala yang besar. Kita tengok big data. GDP, inflation, interest rate, job report, trade balance dan sebagainya. Okey, memberikan kita gambaran tentang kesihatan ekonomi sesebuah negara. Okey, jadi kita tengok bigger picture. Itu makro. Sebaliknya, jenis yang kedua ialah syarikat tertentu. Ini ialah makroekonomi. Ini anda bayangkan kita ambil magnifying glass, kita fokus kepada satu entiti kewangan. Biasanya syarikat lah. Kita tengok dalam syarikat itu apa produk dia, apa servis dia, bagaimanakah dia punya cash flow, dia punya asset versus liability. Untuk kita cuba nak mencari apa? Nak mencari berbalik kepada objektif kita iaitu nilai intrinsik saham syarikat tersebut. Patut kita beli ke sebab diskaun ataupun patut kita jual ke sebab dah overvalued? Itu akan kita tentukan berdasarkan harganya, harga saham sekarang dengan nilai intrinsik. Okay, itulah dia analisa fundamental. Baik. Jadi, muncul soalan sekarang. Apa itu nilai intrinsik? Okay, jadi untuk saya nak saya explain ya nilai intrinsik ni, saya kena memberikan anda satu contoh. Okay, contoh menggunakan diagram antara harga dan theoretical intrinsic value. Macam mana? Lihat. Okay, so apakah itu nilai intrinsik? Seperti yang saya katakan, harga saham tidak semestinya menggambarkan nilai yang sepatutnya. Dalam kes ini, harga saham lebih rendah ataupun lebih ringan daripada nilai. Apa yang berlaku ialah saham ini pada harga sekarang undervalue ataupun sedang diskaun. Dan boleh jadi terbalik. Kalaulah harga saham berada di atas
nilai yang sepatutnya. Maknanya apa? Maknanya saham itu overvalue. Kita terlalu tinggi dia punya evaluasi. Okay, jadi itu dia. So, kalau nak faham dengan lebih komprehensif tentang nilai analisis, kita ambil satu contoh ya. Contoh ini. Okay, jadi. So, semasa kita melakukan analisa fundamental, kita kena buat dua assumption. Macam kita buat eksperimen kan. Contoh kita buat eksperimen apple jatuh. Okay, apple jatuh. Kelajuan apple jatuh tu kita buat assumption apa? Assumption kita ialah gravity akan bergerak pada laju 9.81. Okay, 9.81. Itu dia punya constant. Itu assumption tau. Yang kita kena buat. Sama dalam kita punya analisa fundamental, kita kena buat assumption ataupun kita kena buat andaian. Andaian pertama ialah, dan ini penting ya, ini yang saya katakan, harga pada carta ataupun harga semasa saat tidak semestinya menggambarkan nilai sebenar syarikat tersebut. Okay, jadi harga tidak menunjukkan nilai sebenar. Ini andaian pertama. Kenapa kita buat andaian macam ni? Kalaulah harga menunjukkan nilai yang sebenar, maknanya dah tak ada peluang dagangan. Dah tak bergerak dah. Harga akan constant stay dekat situ. Okay, kalau kita buat andaian ni. Okay, dia tak naik, dia tak turun. Sebab dia dah berada pada harga yang sepatutnya. Jadi macam mana trade? Graf kita dia apa? Graf kita jadi straight ke? Okay, ini adalah sebab apa kita buat andaian pertama. Okey, seterusnya. Andaian kedua ialah harga akan ke arah nilai intrinsik eventually. Kita berikan masa, dia akan eventually bergerak ke arah nilai intrinsik. Di sinilah wujudnya peluang dagangan. Okay, macam mana? Okay, first assumption ialah harga tidak menggambarkan nilai semasa, nilai sekarang. Okay, so katakan kita ambil kes pertama ya. Ini kes pertama. Katakan pada waktu ini nilai intrinsik melebihi harga semasa. Contohnya di mana? Di sini. Okey, garisan merah nilai intrinsik, garisan merah garisan hitam adalah garisan hitam adalah harga semasa. Okey. Jadi apa yang berlaku kalau kita tengok pada waktu ini? Jelas sekali nilai intrinsik berada lebih tinggi di atas harga saham. Okey, apa maksudnya? Ini harga saham, nilai intrinsik berada di sini. Apa maksudnya? Apa yang berlaku di sini? Dekat sinilah wujud peluang dagangan. Okey. Sebab apa? Ini adalah andaian pertama di mana harga tidak menunjukkan nilai sebenar. Dalam kes ini harga berada di bawah, nilai sebenar di atas. Yang kedua adalah apa? Andaian yang kedua. Andaian yang kedua ialah harga akan bergerak ke arah nilai intrinsik. Eventually. Maknanya apa yang berlaku? Dekat sini berlaku peluang. Okay, peluang untuk apa? Untuk beli. Nampak ya? Inilah yang digunakan oleh investor. Bila ada perbezaan harga dengan nilai intrinsik, di situ wujud peluang untuk anda invest. Okay, maknanya dalam kes yang pertama ini, saya lupa nak labelkan, kes pertama, ini dia. Ketika nilai intrinsik berada di atas harga saham, di sinilah kita akan anggap saham itu murah dan kita patut beli. Itulah dia basis kepada analisa fundamental saham. Okay. Sebab itu, analisa fundamental ialah kajian untuk kita mencari nilai intrinsik. Itu kes pertama. Kes kedua. Nilai intrinsik berada di bawah harga semasa. Ini kes kedua. Okay. Di mana? Di sini. Harga semasa
berada jauh di atas nilai intrinsik. Okey, harga semasa di sini. Nilai intrinsik di sini. Okey, apa yang berlaku kat sini? Kita ada lagi satu peluang dagang. Okey, peluang apa kat sini ialah peluang untuk kita jual. Kenapa? Korang dah perhatikan? Assumption pertama ialah harga tidak menunjukkan nilai sebenar. Bila kita buat kajian, kita melihat kepada fundamental, oh rupanya pada ketika ini nilai intrinsik. Okay, berada di bawah. Katakan pada ketika ini produk ada masalah, dia punya cash flow tak cukup, masalah management. Jadi kita tentukan nilai intrinsik berada di bawah. So apa yang berlaku ialah, itu andaian pertama. Andaian kedua ialah bila diberikan enough time, eventually, harga akan bergerak ke arah nilai intrinsik. Kita ada peluang untuk jual. Sebab apa? Pada ketika ini, kita anggap instrumen ini ataupun saham ini mahal dan kita patut jual. Inilah the basis. Dua kes ini kepada keputusan pedagang ataupun pelabur untuk membeli ataupun menjual saham dengan membandingkan nilai intrinsik dengan harga semasa. Okay. Ini dia. The best explanation yang saya boleh berikan untuk nilai intrinsik. Okay. Inilah basis kepada analisa fundamental. Boleh? Baik. Okey, seterusnya. Apa itu makroekonomi? Makroekonomi lah yang akan kita fokuskan pada hari ini. So, analisa makroekonomi, ia lebih sesuai untuk kita gunakan pada instrumen yang bersifat global. Okey, saya tulis di sini. Instrumen bersifat global. Apa contohnya instrumen yang bersifat global? Contohnya adalah seperti berikut. Mata wang, bond, komoditi dan juga indeks. Ini adalah instrumen yang bersifat global. Kita menggunakan makroekonomi untuk kita nak menilai instrumen ini. Okey. Jadi, pada peringkat makro, saya cerita makro ni kita melihat kepada ekonomi keseluruhan. Okey. Jadi, kita akan melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, data ekonomi yang besar ataupun data ekonomi yang penting. Okay. So, perhatikan. Apakah data ekonomi yang penting? Contohnya, kadar faedah. Ini yang banyak kita lihat memberikan impak kepada ekonomi global tahun ini. Kadar faedah ditingkatkan. Apa yang berlaku, pasaran saham makin lemah. Mata wang makin kuat. Itu yang berlaku pada tahun 2022. Inflasi inilah yang menyebabkan Bank Pusat meningkatkan kadar faedah. Inflasi tinggi, kita dah kehilangan purchasing power. Bank Pusat terpaksa bertindak meningkatkan kadar faedah. Nampak tak kesannya? Sangat besar kepada ekonomi global. Semua orang rasa. Kemudian kadar pertumbuhan ekonomi ini macam manakah GDP sesebuah negara. Okay. Data pekerjaan ini termasuklah pengangguran dan juga bilangan pekerjaan yang akan ditambah ke dalam ekonomi. Okay. Dan jangan lupa geopolitik. Seperti apa yang berlaku konflik Ukraine-Rusia yang menggegarkan pasaran komoditi, mencetuskan masalah supply chain dan juga jangan lupa sentimen. Sentimen lebih kepada perbelanjaan consumer lah. So inilah data-data sebagai contoh yang boleh menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Kenapa kita kena peka dan prihatin terhadap news? Disebabkan impact yang boleh diberikan oleh data-data ini. Baik. So, dengan kita melakukan analisa makroekonomi, kita dapat menilai ekonomi. Sama ada ekonomi sedang berkembang, mengucuk, melonjak ataupun memperlahan. Ekonomi akan berubah daripada satu fasa ke fasa yang lain. Dan setiap fasa akan lain dia punya dinamik pasaran. Ada syarikat yang boleh perform dalam fasa ekonomi berkembang, tapi tak boleh perform dalam fasa ekonomi mengucuk. Similarly,
dalam fasa ekonomi menguncur pun ada syarikat yang boleh perform. Okay, jadi kalau kita fahami macam mana ekonomi berfungsi, macam mana ekonomi akan bertukar-tukar fasa, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh mencari instrumen yang boleh menghasilkan keuntungan di mana jua fasa ekonomi yang kita berada. Itu dia punya kelebihan. Baik. Okay, yang bersama aku ekonomi. Next. Okay, so sekarang ni untuk kita memulakan analisa fundamental, first kita kena faham macam mana ekonomi uh, berfungsi. Kita zoom in paling kecil sekali. Kita zoom in paling kecil tapi kita tengok apakah transaksi yang paling basic dalam ekonomi. Jual beli. Jadi ini yang berlaku. Mekanisme ekonomi ini yang berlaku. Transaksi jual beli membentuk sektor. Okay. Ini dia. Daripada individu, kemudian syarikat-syarikat, kemudian antara negara, antara ekonomi. Nampak tak dia punya mekanisme? Okay. Ia adalah transaksi. Transaksi adalah the basis of ekonomi. Tukar tangan, aset. Okay. So, daripada situlah kita dapat ekonomi. Ini adalah cara yang paling ringkas yang saya boleh ceritakan tentang macam mana ekonomi berfungsi. Ia adalah transaksi. Okay, transaksi akan membentuk sektor, sektor akan berinteraksi dengan antara sektor lain, dan sektor-sektor ni akan membentuk ekonomi, ekonomi akan berinteraksi dengan ekonomi lain. Nampak ya? Dia punya seperti basic. Ini dia, mekanisme ekonomi. Boleh ya? Baik. Okey, seterusnya. Kitaran ekonomi. Macam yang saya sebutkan tadi, ekonomi dia akan berubah daripada fasa-fasa. Okey, fasa ledakan, fasa kemerosotan, fasa kemelesetan, fasa pemulihan. Okey, dan semua itu akan memberikan kesan kepada instrumen-instrumen di dalam pasaran kewangan. Okey, kita lihat kepada brief explanation tentang kitaran ekonomi. Baik. Okey, perhatikan kat sini. Salah slide. Bukan slide ni. Slide yang ini. Ini baru betul. Okey, kitaran ekonomi. Jadi antara cara kita nak menilai ekonomi sesebuah negara ialah dengan kita melihat kepada income. Apakah income sesebuah negara? Ini dia. KDNK. Ini dah income sesebuah negara. Jadi kita gunakan KDNK untuk kita menilai prestasi. KDNK ni dalam kata lain GDP lah ya. GDP, Gross Domestic Product, keluaran dalam negara kasar, ini semua income. Income untuk pendapatan negara. Jadi naik turun pendapatan negara memberikan kita gambaran tentang kesihatan ekonomi negara tersebut. So, kita mulakan daripada satu fasa. Kita mulakan daripada fasa ledakan. Fasa ledakan lah apabila semua sedang tinggi. Kita punya productivity paling tinggi. Kita punya income paling tinggi. Pekerjaan paling tinggi. Pengangguran paling rendah pada ketika ini. Okay, puncak ekonomi. Tapi puncak ekonomi tak boleh bertahan lama. Akan berubah kepada fasa seterusnya. Dia akan pergi kepada fasa kemerosotan. Okay, ledakan pergi ke kemerosotan. Pada ketika inilah anda akan lihat ekonomi mula memperlahan. Macam mana? Income mula menurun. Productivity menurun. Okay. Dan pelaburan pun mula menurun. Kita dapat lihat income negara menurun dan kita dah berada pada fasa kemerosotan. Okay, kita dah mula decline. Okay, seterusnya. Kita belum habis lagi ya. Sebab kemerosotan ni bukan di bottom. Kemerosotan ni diproses daripada atas jatuh ke bawah. Itu kemerosotan. Di bottom kita sampai ke aras kemelesetan. Okey, pada ketika inilah inflasi akan turun. Inflasi turun secara negatif. Sebab apa? Sebab ia turun mungkin lebih rendah daripada 2%. Maknanya tidak ada permintaan kepada produk dan servis. Maknanya syarikat tak boleh nak berniaga pada ketika itu. Okey, dan pada ketika inilah pengangguran maksimum.
Okay, kenapa syarikat tak boleh nak berniaga? Sebab tak ada orang nak beli. Okay, inflasi menunjukkan tidak ada permintaan kepada produk dan servis. Jadi syarikat ini nak buat apa? Kena buang pekerja ataupun langsung tutup bisnes. Pengangguran maksimum pada ketika ini. Okay, semasa kemelesetan. Okay, tetapi kemelesetan pun tidak akan kekal selama-lamanya. Okay, sebab apa? Biasanya kerajaan dan bank pusat akan turun padam pada ketika ini. Apa yang mereka lakukan ialah daripada proses kemelesetan mereka akan merangsang ekonomi dan ekonomi akan memasuki fasa pemulihan. Okay, pada ketika inilah kadar faedah akan diturunkan. Bank pusat akan turunkan kadar faedah. Sebab apa? Nak menggalakkan orang buat pinjaman, nak menggalakkan orang buat loan, ada cash di tangan. Maknanya orang, rakyat boleh berbelanja. Bila rakyat ada cash, boleh berbelanja, syarikat boleh menjual produk dan servis. Syarikat dapat menghasilkan bisnes, dapat menghasilkan keuntungan, kembangkan bisnes, mengurangkan pengangguran, ambil pekerja. Itulah dia proses pemulihan. Okey. Dan akhir sekali kita akan kembali semula kepada fasa ledakan. Okey, pada ketika inilah inflasi akan mula naik, tapi naik dengan secara sihat ya. Dan pada ketika inilah pendapatan negara maksimum, produktiviti negara maksimum, kita punya pengangguran minimum, dan pada ketika inilah kita dah kembali semula kepada fasa pertama. So, apa maknanya? Kita dah lengkap satu kitaran ekonomi. Daripada ledakan, kita melalui kemerosotan, kita melalui kemelesetan, kita melalui pemulihan dan akhir sekali sampai semula ke ledakan. Ini satu kitaran ekonomi. Okey. Kemudian bermula kitaran yang baru. Benda ini ataupun fenomena ini berlaku berulang-ulang kali di dalam pasaran kewangan. Jadi we can check history. Berlaku berulang-ulang kali. Baik. Okay, kenapa kita nak tahu perubahan fasa ekonomi? Ini sebabnya. Okay. Sebab kita nak menentukan kelas aset mana yang patut dilaburkan. Contoh, semasa kita berada di kemerosotan ekonomi, apa kita nak buat pada ketika ini? Okay, pada ketika ini saham akan jatuh. Okay, tetapi pada ketika ini juga bond akan naik. Jadi semasa kemerosotan, anda mungkin nak jual saham, anda mungkin nak beli bond. Sebagai contoh ya, kalau kita fahami macam manakah berfungsinya ekonomi, pertukaran dari fasa ke fasa, kita dapat perkara ini ya. Baik, next. Ya, kalau anda tengok kepada short picture ni, menceritakan kepada kita bila ekonomi berubah, fasa ekonomi berubah, ada aset yang akan jatuh nilainya dan ada aset yang akan meningkat nilainya. Okey. Dan pada ketika itulah kita dengan berbekalkan knowledge ini, kita boleh memilih instrumen-instrumen yang akan berprestasi baik. Walaupun pada ketika itu ekonomi sedang merosot. Okey, inilah antara contoh apa yang kita boleh buat dengan analisa makroekonomi. Kita letakkan duit kita di instrumen yang akan naik, okey, pada fasa ekonomi yang tertentu. Okey, ini kita boleh namakan sebagai rotation. Okey, rotation ataupun saya letak sini, rotasi pasaran. Kita lompat daripada satu instrumen ke instrumen lain, bergantung kepada fasa ekonomi. Market rotation ataupun rotasi pasaran. Right. Okay, one last slide sebelum kita take break, ialah saya nak bercerita sikit sekejap tentang analisa makroekonomi. Jadi kita hari ini fokus pada makro, tapi kita kena tengok makro tu apa, just for learning general knowledge. Baik. Jadi makroekonomi ni dia opposite dengan mikro. Makro kita tengok kepada ekonomi
secara keseluruhan, maknanya bigger picture. In fact, biggest picture. Untuk makroekonomi kita lebih fokus. Okay, kita akan menilai spesifik terhadap sesuatu saham ataupun bond korporat. Inilah makroekonomi. Okay, kita fokus. Okay, jadi kita nak tahu tentang kesihatan kewangan sesuatu entiti kewangan. Biasanya syarikat lah ya. Nak tahu syarikat ni, bisnes bagus ke tidak? Ada potensi ke tidak? Untuk pelaburan lah. Jadi, cara kita melakukan makroekonomi lah dengan kita kena melihat pada earnings report. Penyata kewangan syarikat tersebut. Kat sini baru kita tahu, oh dia punya jualan meningkat. Margin keuntungan meningkat. Cash flow meningkat. Aset lebih banyak daripada liability. Menguruskan hutang dengan baik. Inilah semua perkara yang kita nak dengar untuk kita nak invest dalam company. Okay. Mana dapat information? Daripada earnings report. Financial statement. Semua syarikat yang didagangkan awam wajib keluarkan financial statement. Tiap-tiap 10 tahun. Dan juga ada satu lagi tahunan report. Okay. So antara soalan-soalan yang anda ingin tanyakan. Keuntungan syarikat macam mana? Macam mana dia menguruskan liability? Apakah dia punya aset? Okay, apakah strategi? Bagus ke tidak produk? Ada produk baru ke tidak? Okay, apa plannya? Ini semua untuk anda tahu apakah nilai sebenar saham syarikat tersebut. Ini adalah apa? Inilah anda cari nilai intrinsik. Tapi spesifik kepada sesuatu entiti kewangan ataupun syarikat. Okey, ini dia analisa makroekonomi. Baik. Jadi kita gabungkan keduanya, kita akan dapat satu analisa fundamental yang lengkap. Kita boleh buat makroekonomi, kita tengok cuaca macam mana, dan kita akan cuba determine dalam cuaca ekonomi ini siapa ataupun syarikat mana yang boleh perform dan syarikat mana yang tak boleh perform ya pada fasa-fasa ekonomi yang tertentu. Okay, kalau kita ada kedua-dua ni, dia akan menambahkan lagi kejiduan kita membuat analisa, menambahkan lagi kualiti idea dagangan kita. Okay, baik. Jadi kita akan take a break sekejap dan kita akan kembali semula selepas iklan. Okey, baik. Lagi sekali, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang. Selamat kembali ke ruang lanjutan Melayu XM bersama saya, Imran Zailani. Okey, jadi hari ini kita berbincang tentang analisa fundamental. Tapi kita tahu analisa fundamental ni ada dua jenis. Jenis nombor satu ialah analisa makroekonomi, di mana kita melihat ekonomi secara keseluruhan. Maknanya kita berada di sini. Kita tengok ekonomi, kita tengok kepada dia punya faktor-faktor makro. Contohnya apa? GDP, interest rate, inflation, job report dan sebagainya. Baru kita masuk ke bawah, kita tengok kepada sektor-sektor, kepada industri dan sampai ke saham. Ini makroekonomik. Analisa fundamental nombor 2 adalah di sini. Kita bermula di bawah. Ini namanya makroekonomi. Kita mula dengan spesifik company. Kita print dia punya earnings report, tengok dia punya prestasi, dia punya keuntungan, margin keuntungan, cash flow, PE ratio, liability versus asset, management macam mana untuk kita cuba menggambarkan ataupun kita nak menilai kualiti saham tersebut. Kemudian kita naik ke atas pergi kepada industri, maknanya kita tengok dia dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian kita naik lagi kepada sektor dah sampai kepada ekonomi. Pokoknya adalah saya cerita kat sini ialah dua-dua cara ini akan memberikan kita gambaran yang lengkap tentang apa yang berlaku dalam pasaran kewangan. Okey, itu dia. Baik, so seterusnya kita pergi kepada slide yang saya akan bercerita tentang slide ini tentang data-data ekonomi yang mempengaruhi makro. Dan ini semua data-data yang besar ya, yang anda akan lihat pada news, mana-mana website, economic news, ini semua yang akan kita kaji. First, interest rate. Inflation. Economic growth ataupun pertumbuhan ekonomi.
Keadaan pekerjaan ini termasuklah pengangguran dan juga NFP dan politik dan juga sentimen. Okey, betul apa ni? Minggu last 2022 ni apa ambil ramai yang bercuti, ramai yang bercuti. Standard lah. Ambil cuti kat mana Amir? Okey. Pergi Krabi ke ataupun pergi Bali? Okay, saya tak bercuti. Saya ada kerja banyak ni. Apa ambil? Berlonggok kerja saya tak siap ni. Bertimbun. Saya kena kunci diri saya dalam rumah, dalam office, kena buat kerja. Tak cukup. Tak cukup masa nak siapkan kerja nanti. Risau saya. Kena apa? Kena carry forward. Untuk apa ni? Untuk tahun depan tak silap saya nanti. So, kita mulakan dengan data yang pertama iaitu kadar faedah. Ini adalah tema untuk tahun 2022. Kadar faedah. Okay, kebanyakan negara meningkatkan kadar faedah. Amerika, UK, Europe, juga di Malaysia. Jangan lupa, kita pun meningkatkan kadar faedah kita sebab apa? Kita nak cuba mengawal inflasi. Okay, so kadar faedah ni adalah antara perkara yang sangat penting sebab apa? Ia, dengan ia sendiri boleh menggerakkan ekonomi dan juga ia boleh memperlahankan ekonomi. Itulah dia punya penangan ataupun dia punya impact kadar faedah. Okay. So, kita pergi kepada basic. Apakah itu kadar faedah? Simple. Kos untuk meminjam wang. Itu saja. Kos untuk meminjam wang. Oh, banyak bunga yang kita kena bayar. on top of our capital yang kita dah kena bayar. Anyway, so itulah dia interest rate dan naik turun interest rate ni akan memberikan kesan kepada kita untuk kita nak buat loan ataupun tidak. Dan ini akan memberikan implikasi yang seterusnya yang akan saya ceritakan kejap lagi Oh, tak bercuti ke? Apa ni Amir? Jalan-jalan cari makan. Oh, saya suka cerita tu dulu. Saya tengok dia punya host awal-awal jalan-jalan cari makan ni kurus. Dah season ke berapa ni dah gemas sikit. Tapi kalau saya jadi host jalan cari makan pun saya rasa dalam masa 5 episod saya dah jadi dah jadi bulat dah. Yang kita orang Malaysia kan. Kita orang Malaysia ni apa kita bak makanan ni antara benda yang paling paling seronok lah sebagai rakyat Malaysia. Kita pergi mana-mana ada saja. Ada saja. Jadi dia seronok tapi pada masa yang sama dia menjadi cabaran dia bagi sesiapa yang nak keep fit untuk kalau hidup kat Malaysia ni itu cabaran ni. Okey, banyak sangat makanan-makanan yang apa yang sedap-sedap kat Malaysia ni. Okay, di mana kita tengok negara-negara yang ada fusion culture, negara situlah ada explosion of culinary art. Okay. Baik. So, ini dia implikasi bila kadar faedah diubah. Okay. Jika interest rate dinaikkan, apa yang berlaku? Syarikat dan individu kurang meminjam. Okay, kalau interest rate naik, ni saya kasih contoh Bila interest rate saya letaklah betul percentage interest rate meningkat, mereka akan kurang minjam sebab apa? Kena bayar lebih. Pinjam, kos makin tinggi, kena bayar lebih lagi sebab interest rate makin meningkat. Okay, dan implikasi ialah syarikat dan individu kurang wang untuk dibelanjakan. Bukan saja untuk dibelanjakan, malah untuk dilaburkan. Maknanya stock market pun akan terkesan. Okay, mungkin orang kurang letakkan wang di stock market. Okay, dan begitu juga sebaliknya. Kalau interest rate direndahkan, maknanya apa? Orang akan membuat pinjaman, lebih banyak wang, perbelanjaan meningkat, pelaburan meningkat. Okay, it works both ways. Ini dia implikasi kadar faedah. Baik. Jadi bila kadar faedah meningkat, apa yang berlaku? Orang kan lebih banyak menyimpan. Ini in itself bukannya tak bagus, tetapi duit tak bergerak. Maknanya kurang perbelanjaan dan inilah yang menyebabkan berlakunya penurunan pertumbuhan ekonomi. Ini kes kedua. Bila kadar faedah ditingkatkan. Okey. Baik. So, sebaliknya kalaulah kadar faedah diturunkan. Interest rate diturunkan. Apa yang berlaku? Ia akan merangsang ekonomi. Kita perhatikan. Kadar faedah menurun, apa yang berlaku?
berlakunya pinjaman, ini nombor satu, orang ada duit. Bila ada duit, barulah perbelanjaan menjadi lebih tinggi. Okay, dan ini akan menjana kepada apa? Pertumbuhan ekonomi. Nampak kesannya? Dengan bank pusat manipulate interest rate, dia boleh kickstart ekonomi ataupun dia boleh memperlahankan, ditarik break dekat ekonomi. Sebab itulah ramai pelabur, bukan ramai, majority saya boleh kata 99%. Pelabur dan investor, trader, semua kena tengok kadar faedah punya development. News tentang kadar faedah. Ini kesan yang sangat besar terhadap ekonomi global. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu? Setiap bank pusat akan bersidang setiap bulan. Okay. Pada ketika inilah mereka akan menentukan kadar faedah yang bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa. Jadi semasa perjumpaan ini, kalau Amerika, Federal Reserve, mereka akan berkumpul pada FOMC, kat sudah kita nak tengok dia punya pengerusi chairman dia kasih apa, kasih ucapan macam mana, ada tak announcement. Sebab itulah pada ketika kita, kalau anda perhatikan carta, indeks ke, saham ke, komoditi ke, ataupun especially mata wang, dia akan aktif, akan volatile pada ketika itu. Itu dia. First, kadar faedah. Baik, next. Sekarang kita nak tengok impact pertukaran naik turun kadar faedah terhadap instrumen-instrumen yang lain. Kita tengok kesannya kepada mata wang, kita tengok kesannya kepada komoditi dan kepada saham. Kita check first case. Baik, so ini dia. Katakan kita ada peningkatan kadar faedah. So this is, kita ambil case yang ini. Interest rate meningkat. Apa yang berlaku ialah seperti yang kita bincangkan tadi. Pertambahan simpanan, pengurangan perbelanjaan dan juga pengurangan pelaburan. Apa yang berlaku? Kurangnya aktiviti ekonomi. Ekonomi akan memperlahan. So bila ini cuaca ekonomi sedang perlahan, apa yang berlaku kepada instrumen-instrumen? Kita lihat. First, kepada mata wang. Apa yang akan berlaku kepada mata wang, terutamanya mata wang tempatan? Katakan ini adalah Amerika. Amerika meningkatkan kadar faedah. Apa yang berlaku pada dolar? Dolar Amerika akan meningkat. Sebab apa? Interest rate adalah income untuk dolar. Saya letakkan duit saya dalam bank, dalam mata wang dolar, interest rate yang tinggi akan menyumbang kepada income saya lah. Saya mendapat income daripada interest rate meningkat, lagi tinggilah income saya. So itu demi kesan kepada mata wang tempatan. Okay, next. Saham. Saham akan berlaku apa pada saham semasa ekonomi sedang slow, aktiviti ekonomi memperlahan? Saham akan jatuh. Okay, sebab kalau kita tengok dari segi orang awam, okay, mereka dapat income, dapat gaji setiap bulan katakan. Ada setengah percentage gaji akan diletakkan dalam pasaran saham. Tapi bila kadar faedah meningkat, perbelanjaan berkurang, pelaburan berkurang, maknanya duit itu tidak mungkin tak invest dekat pasaran saham. Jadi itu akan menyebabkan kurang permintaan kepada saham, kurang pembelian saham, saham akan turun. Itu dari segi consumer. Untuk bisnes pula, bila kadar faedah meningkat, apa yang berlaku? Sebagai business owner, kalau anda nak kembangkan bisnes anda, anda akan buat loan. Biasalah anda buat loan. Kalau loan sudah mahal, adakah anda akan buat sekarang? Mungkin anda akan postpone nak kembangkan bisnes. Malah anda mungkin akan consider nak kecilkan bisnes anda. Apa yang berlaku? Ekonomi akan memperlahan. Jadi saham generally secara puratanya akan berprestasi kurang baik semasa kadar faedah meningkat. Dan ini dibuktikan sejak permulaan tahun 2022 dengan kadar faedah yang ditingkatkan berperingkatnya di Amerika. Perhatikan pasaran saham, indeks S&P 500 turun dan turun. Ini antara sebab utama dia. Nampak ya? Baik. Okey, so seterusnya.
Tadi kita tengok kepada interest rate kan. Next ialah untuk komoditi. Apa yang berlaku kepada komoditi? Juga akan turun. Sebab apa? Kurangnya aktiviti ekonomi akan menyebabkan kurangnya permintaan kepada komoditi, sebab komoditi adalah bahan asas ya untuk menghasilkan produk ataupun menghasilkan servis. Jadi bila tidak ada perbelanjaan ataupun perbelanjaan berkurang, kurang permintaan kepada produk dan servis, syarikat pun akan membuat kurang order bahan asas sebab tak ada orang nak beli produk mereka. Dan kekurangan order, apa yang akan berlaku kepada komoditi? Permintaan kepada komoditi bahan asas akan berkurang, harga pun, dia punya harga pun akan berkurang. Okay, itu dia punya idea kat sini. So itu yang pertama, kadar faedah. Next, kena-mengena dengan kadar faedah ya. Data ekonomi yang besar yang seterusnya adalah inflasi. Ini dia, data inflasi. Baik, inflasi adalah inflasi adalah peningkatan harga barang dan perkhidmatan di dalam ekonomi. Basically, kalaulah inflasi meningkat, kita semualah ya, membayar lebih untuk benda yang sama. Itu dia, inflasi. Okay. So, bila inflasi meningkat, ini berlaku. Okay, inflasi meningkat, saya letak dia lah ya. Inflasi meningkat, apa yang berlaku? Lebih banyak wang yang diperlukan untuk membeli produk dan servis yang sama. Ini, of course, akan membebankan konsumer. Okay, dan yang kedua ialah eventually, konsumer dah tak ada kuasa nak beli produk dan servis. Okay, permintaan jatuh dan bisnes pun akan terjejas. Okay, jadi cara untuk kita nak menilai inflasi ada dua. Dia ada dua bahagian. Bahagian pada consumer dan bahagian kepada bisnes. Yang pertama sekali ialah CPI. CPI ini adalah perubahan harga barangan harian. Ini lebih kepada consumer. Harga semasa produk dan servis sampai ke consumer itu yang digunakan oleh CPI. Okay, untuk menilai inflasi di tangan consumer. Yang kedua adalah inflasi di syarikat ataupun kos. Syarikat kena keluarkan kos nak menghasilkan produk. Syarikat kena keluarkan kos nak menghasilkan servis. Jadi naik turun kos ni akan memberikan kita idea tentang inflasi pada syarikat. Jadi dua-dua kita ambil. Pada consumer, pada syarikat kita akan dapat gambaran inflasi keseluruhan. Okay? Dan ini penting. Kesan inflasi kepada ekonomi. Kalau anda perhatikan disebabkan oleh inflasi yang sedang meningkat dengan drastik, sebab itulah Bank Pusat Global meningkatkan kadar faedah pada tahun 2022. Itu tema dia. 2022 ialah tahun peningkatan kadar faedah. Sebab apa? Sebab kita semua nak mengawal inflasi. Sebab apa? Kita tak nak inflasi menyebabkan kita hilang purchasing power. Kita hilang kuasa beli. Kita punya nilai mata wang terhakis. Jadi, apa yang berlaku bila inflasi tinggi? Okay, inflasi yang terlalu tinggi ataupun overheat akan menyebabkan apa? Akan mendorong bank pusat untuk meningkatkan kadar faedah, dan inilah yang berlaku sepanjang 2022. Bukan saja di Amerika, berlaku di Eropah, di UK, di Malaysia pun. Ini dia. Inflasi. Kadar faedah inflasi ni dia macam tango partner ya. Orang sering memberikan kesan kepada antara satu sama lain. Baik. Tapi kita lebih kepada investor. Kita sebagai investor, kita nak tahu apakah kesan inflasi terhadap instrumen mata wang, instrumen komoditi, instrumen saham. Kita tengok dia punya kesan general ya. Kesan general terhadap instrumen perdagangan. So, kita tengok inflasi. Okay. Katakan kita ambil inflasi yang meningkat. Okay, inflasi yang sedang meningkat sini. Kenaikan inflasi. Apa yang berlaku pada instrumen mata wang? Okay. Disebabkan inflasi yang tinggi akan menyebabkan
bank pusat meningkatkan kadar faedah, kita tahu kadar faedah akan menyumbang kepada apa? Akan menyumbang kepada kekuatan mata wang. Jadi mata wang akan menguat. Okey, dan apakah kesannya kepada saham? Inflasi yang tinggi disebabkan kos, untuk menghasilkan produk dan servis meningkat, dan juga inflasi di tangan pengguna meningkatkan harga jual. Apa yang berlaku? Ini mungkin akan menyebabkan perbelanjaan berkurang. Apa yang berlaku? Syarikat tak dapat nak jual produk, nak jual servis, keuntungan menurun dan ia akan drag harga saham jatuh. Okey, jadi kesannya kepada saham adalah saham akan melemah. Okey. Dan apakah kesan kepada komoditi? Sebabkan komoditi adalah juga produk. Kenaikan inflasi adalah kenaikan harga produk. Biasanya produk akan meningkat harga. Komoditi akan meningkat harga. Okay, disebabkan oleh inflasi. Kecuali emas. Emas mungkin akan bertindak sebagai instrumen safe haven. Okey, boleh? Baik, seterusnya. Data yang ketiga ialah pertumbuhan ekonomi ataupun economic growth. Jadi cara kita nak menilai pertumbuhan ekonomi, macam kita tengok pasar ekonomi, kita lihat kepada income ekonomi. Okay. Jadi peningkatan produk dan servis boleh menggambarkan kesihatan ekonomi. Okay. Jadi first yang kita akan melihatlah kepada GDP, keluaran dalam negara kasar. Ini adalah income negara basically. GDP meningkat menunjukkan ekonomi sedang mengembang. Pertumbuhan ekonomi berlaku. Baik. Yang kedua ialah kita melihat kepada trade balance. Ini adalah lebih kepada Ini lebih kepada import dan ekspor. Sekarang ni kita berada dalam dunia globalisasi. Jadi dunia globalisasi ni memang berkisarkan ataupun berpusat kepada import ekspor. Kita ambil barang daripada negara A, kita jual barang kepada negara B, dan setiap negara memerlukan antara satu sama lain. Tetapi wujudnya status di mana kita terlebih import ataupun kita terlebih ekspor. Inilah yang kita namakan sebagai trade surplus dan juga trade deficit. Okay. Perbezaan antara import ekspor. Okay. Sebagai contoh, trade surplus negara apa? Japan. Japan lebih banyak mengekspor daripada import. Okay, maknanya dia lebih banyak menjual daripada membeli. Maknanya apa yang berlaku? Duit masuk ke dalam negara. Which is a good thing lah. In certain sense. Okay, mungkin good untuk negara itu tapi tak bagus untuk negara lain. Trade deficit ialah sebaliknya. Kita lebih banyak import daripada kita ekspor. Maknanya kita lebih banyak membeli daripada menjual. Apa yang berlaku? Duit keluar. Duit keluar daripada negara. Okay. Jadi itu dia yang kita akan lihat ya. International trade balance ni akan menunjukkan kedudukan kita kat mana. At least menunjukkan money flow. Duit keluar negara ke ataupun duit masuk negara. Kalau boleh kita nak duit masuk dalam negara lah ya. Okay, jadi itu adalah untuk international trade balance. So sekarang ni ialah kita lihat kepada jualan runcit. Ini menunjukkan kepada apa? Ini menunjukkan kepada perbelanjaan konsumer. Kenapa penting perbelanjaan konsumer ni? Sebab ekonomi berkembang ke ataupun ekonomi merosot ke bermula daripada perbelanjaan konsumer. Bayangkan, konsumer berbelanja ekstra sebab banyak menghasilkan income meningkat, ya, income tetangga meningkat, mereka ada duit ekstra untuk dibelanjakan. Bayangkan, mereka akan beli produk baru, banyak syarikat boleh menghasilkan keuntungan, kembangkan lagi bisnes, tambah pekerja, kurangkan pengangguran, ekonomi berkembang. Sebaliknya, jika konsumer kurangkan perbelanjaan, apa yang berlaku? Syarikat tak dapat nak jual, tak ada customer. Keuntungan jatuh, bisnes kena kecilkan, buang pekerja, pengangguran meningkat, ekonomi memperlahan. Itu dia kesan betapa pentingnya jualan runcit ataupun bukan runcit, yang pentingnya perbelanjaan konsumer.
Jual runcit ataupun detail sales memberitahu kita perbelanjaan konsumer meningkat atau menurun. Kat situ kita akan buat another deduction. Okay. Okay, soalan daripada Amir. Okay, hari ni ambil seorang je. Malaysia masih surplus lagi ke? Good question. Last time I check, couple of months ago, ya, dan mungkin data yang dah lama, ya, mungkin saya kena check balik. Malaysia masih surplus, tapi surplus tu dia makin um, makin berkurang. Okay, kalau kita tengok trend ini, trend pengurangan surplus ni berterusan, boleh jadi dalam masa beberapa tahun kita boleh jadi deficit. Okay, so saya harap dengan our new government kita boleh menghalang daripada Malaysia menjadi deficit, ya. Malaysia dah lama surplus, cuma surplus punya bagi saya check last time, cuma dia punya tu makin turun. Okay, dia punya apa? Dia punya margin, itu dia, margin surplus makin turun. Okay, baik. So, lihat kepada seterusnya. Okay, sekarang kita tengok kepada kesan pertumbuhan ekonomi kepada instrumen-instrumen perdagangan, mata wang, saham dan juga komoditi. Kita check 3 yang basic, ya. Of course, instrumen banyak lagi, tapi kita check kepada 3 yang major ni. Baik, so kita check, kita ambil base case dahulu. Base case adalah ekonomi yang sedang bertumbuh, ya. So apa yang berlaku ialah apa yang akan berlaku pada mata wang, negara tempatan. Mata wang akan meningkat. Meningkat bukan yang disebabkan oleh kadar faedah atau apa-apa, ya, tapi meningkat disebabkan permintaan tinggi kepada mata wang tersebut. Ekonomi yang sedang pesat develop, ya. Apa yang berlaku ialah ekonomi yang pesat develop, dia akan jadi atraktif sebagai destinasi pelaburan. Jadi di sinilah akan masuk FDI, foreign direct investment, akan masuk ke dalam ekonomi tersebut. Dan itu akan menjadikan mata wang tempatan meningkat. Okay. Semua pelabur dunia akan mencari blok ekonomi ataupun negara yang sedang pesat membangun. Okay. Kat situlah peluang pertumbuhan pelaburan tinggi. Okay. Dan yang akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi adalah kepada prestasi ekonomi sendiri. Okay. Baik, itu pertama. Saham apa yang berlaku? Saham akan meningkat. Okay, bila pertumbuhan ekonomi meningkat ataupun KDNK ataupun GDP meningkat maksimum pada arah tinggi, ya. Ini menunjukkan orang ramai ada duit. Pendapatan mereka maksimum. Mereka ada duit nak dibelanjakan. Ada duit untuk dilaburkan. Jadi duit yang dilaburkan mungkin akan masuk ke dalam pasaran saham, harga saham naik. Kemudian pendapatan mereka mungkin akan dibelanjakan untuk produk dan servis yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat tersebut. Meningkatkan lagi keuntungan, meningkatkan lagi prestasi, meningkatkan lagi side business dan ekonomi pun boleh terus berkembang. Okay, jadi pertumbuhan ekonomi adalah baik untuk semua instrumen, termasuk komoditi. Sebab apa? Komoditi ini adalah bahan asas untuk menghasilkan produk dan servis. Jika permintaan meningkat kepada produk dan servis, permintaan juga akan meningkat kepada bahan asas, iaitu komoditi. Harga akan meningkat. Itu idenya. Okay, boleh, ya? Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah bagus untuk hampir semua instrumen. Kecuali mungkin bond. Okay, tapi bond tu dia lain sikit. Dia punya mekanisme, sebab bond ni biasa kita guna untuk hedging. Okay, boleh, ya? Baik. So, ini dia kesan pertumbuhan ekonomi kepada pasaran. Baik. Seterusnya, inilah data yang ramai suka tengok. Okay. Yang mereka yang trade scalping ke day trading, mereka selalu akan fokus ke data. Okay. Iaitu data makro, keadaan pekerjaan. Stilah ramai yang suka tengok NFP dan pengangguran. Okay, biasanya minggu pertama tiap-tiap bulan,
waktu itulah mereka akan mengumumkan Employment Situation Report, ESR. Okay. Dalam ESR tu, ada NFP, ada pengangguran. Sekejap ya, saya buka kepada slide. Ini slide betul. So, dalam ESR kita ada NFP. Okay, dan juga pengangguran. So, kalau kita tengok, keadaan pekerjaan boleh memberikan gambaran tentang kesihatan ekonomi. Ekonomi yang sihat kena ada peluang pekerjaan yang mencukupi untuk rakyat. Itu perkara yang basic. Jadi dengan ada ke tidak adanya peluang pekerjaan akan memberikan gambaran tentang kesihatan ekonomi. Baik. So, yang pertama adalah pengangguran. Okay. Pengangguran ni kita tak pernah cerita panjang lah ya. Think semua orang dah aware dengan pengangguran punya impact tak ada kerja. Maknanya mereka tak boleh nak sumbang kepada produktiviti negara dan mereka tidak boleh berbelanja. Tidak boleh menyumbang kepada keuntungan syarikat. Okay, jadi pengangguran adalah dia anti-produktif untuk mana-mana ekonomi. Jadi kadar pengangguran yang tinggi adalah negatif untuk mana-mana negara, untuk mana-mana ekonomi. Kadar pengangguran yang minimum adalah sangat positif. Okay, sebab kebanyakan rakyat produktif menyumbang kepada GDP negara. Okay, itulah yang kita inginkan dalam sesebuah ekonomi. Ya. Okay. Next adalah NFP. NFP ialah apa? Pekerjaan yang ditambah ke dalam ekonomi. Lagi banyak pekerjaan yang dicipta ataupun yang dijana oleh ekonomi, lagi bagus. Okay. Sebaliknya, kalau kita mendapati kekurangan pekerjaan yang dicipta, itulah negatif, menunjukkan ekonomi sedang slow. Okay. Itulah sebabnya kenapa penting kita nak fokus ataupun nak kena perhatikan data pekerjaan NFP dan juga pengangguran. Bukannya untuk anda day trading, tapi untuk anda nak melihat arah ekonomi. Itu dia punya kegunaan utama. Dan bukan bank. Kerajaan pun akan memerhatikan data ini. Sebab mereka nak kena mengatur strategi seterusnya. Katakan pengangguran meningkat, NFP berkurang. Maknanya mereka kena ubah polisi, nak cuba menghasilkan lagi lebih banyak pekerjaan. Okey. Baik. So, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Iaitu kita akan pergi lihat kepada kesan keadaan pekerjaan kepada instrumen-instrumen dagangan. Okey, katakan kita ambil keadaan di mana pengangguran meningkat. Okey, bila pengangguran meningkat, apa yang berlaku? Perbelanjaan akan jatuh. Sebab yang tak ada kerja, tak ada duit, tak dibelanjakan. Yang ada kerja, yang masih lagi lucky enough to have a job, mereka mungkin akan lebih menyimpan daripada berbelanja. Okay, maknanya duit tak bergerak. Okay, so itu yang akan memperlahankan aktiviti ekonomi dan akan bermulalah kitaran negative cycle. Okay, so pengangguran meningkat ni adalah perkara yang negatif untuk ekonomi. Apakah kesannya kepada mata wang? Akan jatuh. Mata wang jatuh sebab ekonomi akan memperlahan dan ekonomi di mana dia punya keadaan pekerjaan tak bagus, dia tidak menarik sebagai destinasi pelaburan. Investor pun tak nak pergi kepada negara seperti ini. Jadi permintaan kepada mata wang negara tersebut akan menurun. Okey. Apa tu? Ekspor banyak lagi bosku. Jangan panggil saya bosku. Apa ni? Sumbang kepada GPS. Yes. Jadi persoalannya, anda nak ekspor apa? Ambil, adik-adik nak ekspor apa? Kalau nak ekspor nasi lemak macam payah ya. Takut dia dia punya shelf life tak lama. Okay, tapi ekspor ni akan
banyak membantu money inflow lah ya. Duit masuk dalam negara. Kalau anda tengok ya, Japan, kenapa Japan membiarkan yen lemah? Why? Antara sebabnya ialah mereka nak bolster, nak menguatkan ekspor. Jadi bayangkan, kalau yen lemah, mereka boleh menjual produk mereka dengan lebih murah di negara orang. Lagi senang nak jual di negara orang. Okay, duit masuk. Okay. And then at the same time, Jepun mereka kurang import. Mereka mengharapkan produk tempatan. Mungkin bagus untuk negara Jepun, tapi tak baguslah untuk dia punya partner. Bayangkan Amir, saya pergi ke kedai Amir, saya suruh Amir beli barang saya, tapi saya tak nak beli barang Amir. Amir rasa apa? Mesti rasa tak puas hati kan? Lebih kurang macam tu lah ya. Okay, baik. So, next, saham apa yang akan berlaku? Saham akan menurun. Sebab apa? Pengangguran meningkat menunjukkan apa? Menunjukkan bisnes yang tengah slow. Syarikat kecilkan bisnes, prestasi jatuh. Bila prestasi dah jatuh, dia akan tarik harga saham jatuh. Itu dari segi syarikat. Dari segi consumer pula, mereka yang tak ada kerja, tak ada duit ekstra nak invest. Mereka yang ada kerja akan lebih cenderung untuk menyimpan. Jadi mereka tak jadi invest dalam pasaran saham. Pasaran saham jatuh akibatnya. Itu dia punya efek. Next, komoditi juga akan menurun sebab apa? Bila tidak ada perbelanjaan ataupun perbelanjaan berkurang, kuranglah permintaan kepada produk dan servis dan kemudian kuranglah keuntungan yang boleh dicapai oleh syarikat. Kekurangan permintaan kepada produk dan servis akan menyebabkan kurangnya permintaan kepada bahan asas. Bahan asas adalah komoditi. Harga komoditi akan jatuh. Ini dia punya kesan. Nampaknya betapa pentingnya kita kena peka dengan data-data makroekonomi. Sebab itu yang akan memberikan kita gambaran tentang cuaca ekonomi pada ketika itu. Barulah kita boleh zoom in mencari instrumen-instrumen ataupun peluang-peluang dagangan. Ya. Baik, next. Okey, next adalah mungkin benda yang subjektif ya, tapi kita kena consider sebab tahun ini saja kita tengok dah ada kesan politik yang sangat besar terhadap instrumen-instrumen dagangan ataupun pasaran. Jadi, kestabilan politik adalah antara requirement untuk mana-mana pelaku. Okay. Malah, walaupun negara besar tetapi tidak ada kestabilan politik, automatik akan menjadi bukan destinasi pelaburan. Okay. Jadi, apakah risiko geopolitik lah risiko di mana kita punya investment boleh terjejas disebabkan oleh apa yang berlaku di arena politik. Okey. Baik. Kenapa kestabilan politik penting? Sebab banyak pengaruh daripada politik terhadap pasarannya. Contohnya undang-undang, polisi, sentimen bank pusat. Itu semua kita boleh katakan berunsurkan politik. Jadi, ia boleh mempengaruhi secara langsung perniagaan buncit ke, penagihan syarikat besar ke, satu industri malah satu ekonomi boleh dipengaruhi oleh keputusan penting kerajaan. Cukai, tarif, polisi import-ekspor, hubungan diplomatik antara negara-negara. Contohnya saya import daripada negara saya import daripada negara Israel. Tapi Malaysia ada bad relationship dengan negara tu. Apa yang berlaku? Bad relationship, jadi saya pun terjejas perniagaan saya. Tak dapat nak jual falafel di Malaysia. Sebagai contoh ya. So itu dia. Next adalah ini lagi ya, antara keputusan yang boleh memberikan kesan kepada kita. Okey, keputusan yang boleh memberikan kesan kepada kita sebagai businessman ataupun kesan kepada syarikat kita ataupun kepada industri. Okey, cukai, peraturan tambahan, sekatan, tarif dan sebagainya. Okey, so seterusnya ialah kita lihat kepada recently apa yang berlaku.
perkara yang kita tak dapat nak jangkakan. Contohnya, UK meninggalkan EU, Brexit. Donald Trump jadi presiden. Ini semua benda yang kita tak sangkakan tapi menggegarkan pasaran. Jadi kita boleh katakan kekerapan risiko politik akan meningkat. Okay, dan sekarang kita ada apa? Kita ada konflik Ukraine-Russia. Okay, yang masih lagi berterusan. So benda-benda jadi akan memberikan masalah dari segi ketidakstabilan politik. Dan bila politik dah tak stabil, susah kita nak berniaga. Okay, di mana-mana negara pun. Baik. Kopiah kecil lah. Saya rasa tak ramai faham tu Amir. Kopiah kecil tu apa? Ramai tak faham tu Amir. Hati-hati. Okey, baik. Hati-hati Amir, nanti kena sensor nanti. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Ini kesan ya. Kalau kita ada... Okey, baik. Peningkatan risiko politik. Apa yang berlaku? Semua akan jatuh. Nampak tak betapa pentingnya kita kena ada kestabilan politik? Mata wang akan jatuh. Apa lagi? Kita punya saham akan jatuh. Okay, kita punya semua akan jatuh lah. Sebab bila sesuatu negara tidak ada kestabilan politik, siapa nak invest dalam negara tu? Automatik kita punya mata wang akan jadi lemah. Dia punya nilai. Tak ada permintaan. Duit keluar dah, duit tak masuk. Okay? Mungkin rakyat kita sendiri akan keluar daripada negara. Bawa duit keluar. Jatuh lagi mata wang. So next adalah saham. Sama. Mana ada syarikat yang boleh beroperasi di dalam negara yang politik tak stabil. Bila berlaku saja ketidakstabilan politik, lately di China ya, banyak negara pula, banyak syarikat international nak cabut keluar. Okay? Bila berlaku saja ketidakstabilan, kita dah tak boleh berniaga. Kita boleh nak predict apakah perubahan undang-undang, import-export macam mana, bilateral relationship diplomatik dengan negara macam mana. Jadi, nak mengurangkan risiko, syarikat-syarikat ini cabut keluar. Saham akan jatuh. Okay, pasaran saham jatuh. Okay, obviously. Okay, komoditi pun akan jatuh. Okay, komoditi pun akan jatuh sebab tidak ada permintaan. Okay, tak ada permintaan dalam ekonomi tersebut untuk produk dan servis. Kecuali emas. Okay, pada ketika inilah semasa risiko geopolitik meningkat, emas biasanya, tapi tak selalu ya, biasanya ialah emas akan menjadi safe haven pada ketika ini. Semasa ketidakstabilan politik meningkat. Emaslah yang akan naik harga. Okay, tapi tak semestinya ya, sebab kita tengok tahun 2022 ni, 2022, emas turun harga. Okay. 2022 menunjukkan safe haven adalah dolar. Okay, jadi tak semestinya emas naik ya. Just nak bagi tahu anda. Baik, next. Okay, last kali kita ada sentiment. Okay, sentiment ni lebih kepada keyakinan consumer ataupun keyakinan syarikat terhadap ekonomi. Okay, so penilaian psikologi individu terhadap ekonomi. Okay, ini dia, sentiment. Okay. Sentimen yang boleh memberikan kesan yang sangat besar. Sebab kita pergi kepada transaksi yang paling simple. Okay, macam saya nak pergi kedai, nak beli baju. Apa yang akan mendorong kepada saya punya purchasing decision? Keputusan saya ialah saya punya bias. Sentimen saya akan mempengaruhi saya. Itu saya seorang. Kalau kita tengok majoriti berfikiran sama, dia akan automatik menjadi pengaruh yang sangat besar. Jadi, sentimen consumer sama ada positif ataupun negatif boleh menggerakkan ekonomi ke atas ataupun ke bawah. Okay. Sentimen positif kita namakan sebagai bullish sentiment. Sentimen negatif kita namakan sebagai bearish sentiment. Sama macam kita namakan bear market dan juga bull market. Baik. Cara kita nak menilai sentimen ada dua. PMI. Ini adalah sentimen syarikat ataupun sentimen bisnes lah ya. Ini sentimen bisnes. Okay. Dan yang kedua ialah Index Sentiment Consumer, CSI, Consumer Sentiment Index.
Ini adalah sentimen orang lah, rakyat. Okay, sentimen consumer. Ataupun rakyat lah, saya tak sini. Rakyat marahin macam itu. Jadi kita nak tahu kedua-dua belah. Bisnes, sentimen macam mana? Mereka nak kembangkan bisnes ke nak kecilkan bisnes? Yakin tak bisnes itu dengan prospek jualan? Kalau mereka tak yakin, mereka akan kurangkan production. Kalau mereka yakin dengan prospek jualan, mereka akan meningkatkan production. Okay, antara contoh. Sentimen consumer pun sama. Kalau mereka tak yakin, mereka akan kurangkan perbelanjaan. Dan kita tahulah sekarang, kita dah lihat slide tadi akibat bila perbelanjaan berkurang, ekonomi akan slow. Dan kita tahu bila consumer positif, sentimen positif, mereka akan meningkatkan perbelanjaan. Kita tahu apakah kesannya kepada ekonomi. Ekonomi akan mula berkembang laju. Okay, jadi ini semua kita kena monitor dari masa ke semasa. Dan inilah basis kepada analisa makroekonomi. Kita nak cuba menilai prestasi ataupun kesihatan ekonomi dengan kita mentafsirkan data-data penting ini. Kadar faedah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kerajaan politik dan juga sentimen. Okay? Ini dia. Ini dia punya basic lah kepada cara kita nak menilai kesihatan sesebuah ekonomi. Kalau ekonomi itu sihat, okay, good. Kita sekarang dah boleh zoom in masuk ke bawah, cari sektor mana yang berprestasi baik. Okay, dan sektor itu kita masuk dalam lagi, kita cari antara saham-saham yang dagangkan dalam sektor tersebut. Mana yang paling baik? Itu yang jadi calon untuk kita nak purchase untuk pelaburan jangka masa panjang ya. Baik. Okay, jadi Amir tadi kopiah kecil tu itu nanti kena sensor nanti. Ke saya seorang yang faham tentang kopiah kecil. Okey, baik. So, kita akan akhirkan di sini. Kalau tidak ada soalan ya. Ini Amir seorang je aktif. Dia semua dah bercuti kot. Dan kita akan, mungkin kita akan hentikan di sini. Dan kita akan bersambung lagi di esok kelas. Sebelum kita pun ada liburan ya. Instruktur hari Khamis dan hari Jumaat. Okay, jadi before that, esok yang terakhir. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di sesi yang akan datang.